Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aisyah binti Tawi Omar daripada Universiti Malaysia Sabah. Saya akan berkongsi kajian saya yang bertajuk Kepemimpinan Spiritual, Sokongan Organisasi, Spiritual Tempat Kerja dan Pembentukan Tingkah Laku. Itu satu kajian terhadap pemimpin akademik di Universiti Awam Malaysia. Jadi sebagai pengenalan, dari manakah wujudnya teori kepimpinan spiritual ini? Dean et al. 2014 telah menjalankan satu kajian meta-analisis. Mereka telah mendapati bahawa teori kepimpinan spiritual ini adalah satu teori yang baharu, maka mereka telah kategorikan juga teori kepimpinan spiritual ini di bawah kategori kepimpinan etika dan moral. Jadi fokus utama kepimpinan spiritual ini adalah menekankan konsep tingkah laku altruistik dalam kalangan pemimpin. Altruistik di sini bermaksud dorongan untuk membantu orang lain untuk melakukan perkara-perkara yang lebih baik tanpa mengharapkan ganjaran. Tanpa mengharapkan ganjaran di sini maksudnya ganjaran yang fizikal lah. Contoh seperti kewangan ataupun kenaikan pangkat. Sebaliknya konsepnya adalah tanpa mengharapkan ganjaran dalaman seperti kepuasan, ketenangan diri dan juga kegembiraan. Jadi kenapa teori ini mendapat sambutan atau mendapat perhatian dalam kalangan pengkaji-pengkaji kepimpinan? Kerana wujudnya permasalahan di dalam konteks organisasi dari segi masalah psikologi dan juga masalah sosial. Masalah psikologi bermaksud terdapatnya peningkatan masalah seperti kekosongan dalaman jiwa, depression, stres, kecelaruan dan juga perasaan keseorangan. Kedua, masalah sosial di organisasi seperti pengambilan rasuah, skandal, masalah hutang, economic recession dan sebagainya. Selain itu, timbul juga cabaran untuk memupuk tingkah laku lah berdasarkan elemen-elemen pertimbangan, kasih sayang, bersifat hormat menghormati dalam kalangan pekerja. Jadi ini menyebabkan teori ini mendapat perhatian dalam kalangan pengkaji-pengkaji kepimpinan. Jadi antara teori yang terkenal dalam kepimpinan spiritual yang diperkenalkan oleh Fry 2003, di mana teori ini memberi fokus kepada tiga elemen penting, itu pemimpin itu sendiri, yang kedua pengikut dan yang ketiga hasil daripada kepimpinan itu. Jadi kalau kita lihat secara umumnya teori ini lebih menekankan aspek motivasi dalaman dalam kalangan kesemua pihak lah. Dia lebih mementingkan elemen motivasi dalaman. Sebelum ini ada juga teori-teori seperti yang hampir serupa dengan teori kepimpinan spiritual, contohnya teori transformasi. Tetapi teori transformasi dia lebih berbentuk kepada elemen motivasi luaran dengan memberikan ganjaran fizikal seperti kenaikan pangkat, wang ganjaran dan sebagainya. Okey, kalau kita lihat daripada teori kepimpinan spiritual ini, yang pertama sekali perlu diambil kira dari segi pemimpin itu sendiri. Pemimpin itu sendiri dia perlulah sebelum dia memberi motivasi kepada orang bawahannya, pemimpin itu sendiri perlu ada elemen-elemen yang akan dibincangkan ni lah. Yang pertama, visi. Maksudnya pemimpin itu perlu mempunyai satu matlamat di mana dia tahu apakah tujuan hidupnya. Yang kedua, dia menyedari kemampuan untuk menggunakan kekuatan atau sumber yang ada dalam dirinya. Yang ketiga, matlamat dia adalah untuk menggalakkan
orang lain atau dirinya sendiri untuk meningkatkan keimanan. Itu adalah visi dia. Di samping visi yang tersurat lah. Contohnya sebagai kebanyakan contohnya organisasi mempunyai matlamat. Matlamat dia adalah untuk meningkatkan hasil jualan, contohnya. Itu adalah secara tersurat. Tetapi teori kepimpinan spiritual dalam mana untuk meningkatkan keuntungan organisasinya, perlu ada elemen-elemen motivasi dalaman. Jadi di samping itu dia menggarapkan dua perkara untuk mencapai visi yang tersurat itu. Jadi elemen spiritual ni dimasukkan, contohnya untuk mencapai keuntungan tadi, apakah tujuan kita, tujuan hidup, apakah yang menggalakkan keimanan mereka, meningkatkan keimanan, and then menyedari kemampuan untuk kekuatan untuk melakukan sesuatu perkara. Yang kedua, kita tengok elemen effort. Elemen effort iaitu elemen ada hope ataupun faith, ataupun keimanan. Pemimpin ini dia perlu menanamkan dalam jiwanya, dalam dirinya sifat-sifat endurance, kesabaran, tabah, and then untuk mencapai matlamat tadilah, mengharapkan ganjaran kejayaan. Okay, dia yang pemimpin perlu ada nilai-nilai itu sendiri. Yang seterusnya adalah reward. Elemen ini adalah termasuk elemen values, dipanggil values. Mesti ada kejujuran, kepercayaan, ada unsur-unsur kemanusiaan, amanah dan sebagainya. Jadi sebelum pemimpin ini tadi untuk meneruskan dia punya matlamat ataupun apa yang ingin dicapai, ketiga elemen ini perlu digarapkan, iaitu elemen visi tadi, iaitu elemen visi, iman dan juga altruistic love. Jadi apabila dah ada semua ni, dah ada kekuatan ni semua dah ada dalam diri pemimpin, maka dia akan menggunakan elemen-elemen tadi itu untuk menarik pula stage yang kedua, iaitu dia punya orang bawahan ataupun pengikut dia. Jadi pengikut dia akan mengubah, dia akan memberi motivasi lah kepada pengikut dan mengubah kepada kehidupan yang lebih bermakna dari segi spirit dalaman, motivasi dalaman. Seterusnya, apabila kedua-kedua elemen ini telah disatukan, maka teori ini mengharapkan hasil yang positif dari segi kesejahteraan pekerja dan juga komitmen ataupun produktiviti dalam kalangan pekerja. Jadi teori ini dia menggabungkan tiga elemen, leader itu sendiri dan juga follower dan juga dia punya outcome. Okay, so seterusnya, walau bagaimanapun kajian ini masih lagi kurang dari segi kajian empirical. Ada beberapa variable yang kita lihat boleh ditambah dalam teori ini, maka kajian ni akan mengenal pasti hubungan antara kepimpinan spiritual dan pembentukan tingkah laku. Kedua, mengenal pasti hubungan antara kepimpinan spiritual dan spiritual di tempat kerja. Dan yang ketiga, mengenal pasti sokongan organisasi sebagai moderator antara hubungan kepimpinan spiritual dan spiritual di tempat kerja. Jadi metod untuk sampel kajian ataupun responden kajian, seramai 430 kaki tangan akademik dari Research University di Malaysia telah dipilih. Jadi kajian ini juga menggunakan pendekatan multi-stage sampling. Multi-stage sampling ni di mana saya menggabungkan dua kaedah, iaitu cluster dan juga random sampling. Sebab kenapa saya gunakan multi-stage sampling? Sebab populasi untuk kaki tangan akademik terlalu besar.
besar. Jadi menyukarkan saya untuk membuat pemilihan sampel. Jadi untuk menggalak untuk mendapatkan sampel supaya dia dapat mewakili kepada semua responden. Jadi saya menggunakan dua kaedah lah, iaitu cluster sampling dan juga random sampling. Cluster sampling bermaksudnya ada setiap research university tu saya bahagikan ikut grade skala lah, VS45, 52, 54 dan juga VKS 7. Jadi daripada situ saya dah clusterkan. Bila dah cluster baru saya buat random sampling. Jadi macam mana saya collect data, saya menggunakan URL link melalui email, menggunakan Google Form. Jadi sebelum itu saya akan browse dekat website universiti berkenaan dan saya pergi ke setiap fakulti, saya lihat di situ dan saya kontak penolong pendaftar di situ untuk memastikan bahawa adakah persyaratan berkenaan masih wujud di universiti berkenaan ataupun tidak, ya. Jadi ada masalah lah kadang-kadang kita bila saya hantar tu ada yang tak respon langsung. Saya bagi tempoh dalam 2 minggu, lepas tu saya bagi notification lah. Okey, kalau masih lagi notification dalam seminggu tu, kalau dia tak respon, saya cari responden lain lah. Jadi akhir ni sebenarnya 600 sampel saya, tapi ada yang masih tak jawab apa semua dan finally yang solid responden saya dapat 430. Jadi instrumen yang digunakan adalah kepimpinan spiritual sebanyak 17 item. Yang kedua, pembentukan tingkah laku 20 item. And then spiritual tempat kerja 21 items, sokongan organisasi 6 items. Seterusnya analisis data. Jadi setelah data tadi dikumpul, saya menganalisis menggunakan PLS version 3.2.7 untuk menganalisis mengikut stage lah dalam PLS. Yang pertama measurement model and then structural model. Okay. Jadi dapatan kajian daripada measurement model tadi, data tersebut menunjukkan bahawa dari segi composite reliability nilai di antara 0.717 dan 0.987, di mana semua nilai tersebut lebih daripada threshold values iaitu 0.7 dan dia cukup untuk menerangkan bahawa konstruk tersebut mengandungi nilai konsistensi. Maksudnya setiap item tadi membincangkan perkara yang sama, konsisten. Okay, and then convergent validity, factor loading lebih daripada 0.7. AVE nilai dia 0.70 dan sehingga 0.909. Jadi ini bermakna semua item menggambarkan setiap konstruk. Maksudnya item tadi itu dia portray setiap konstruk yang akan ataupun setiap variable yang akan dinyatakan lah. Yang ketiga, dari segi discriminant validity, saya menggunakan 3 analisis: cross loading, funnel, HTMT. Okay, menunjukkan setiap item pada setiap konstruk interchangeable, not interchangeable, maknanya tidak saling bertukar lah. Maksudnya mereka memang belongs to masing-masing punya konstruk. Dia tidak item ni tidak boleh digunakan item ni dan sebagainya. Itu ini adalah measurement model. Jadi analisis dari segi structural model pula, saya develop 3 hipotesis di mana 3 objektif tadi. Hipotesis yang pertama, kepimpinan spiritual mempengaruhi pembentukan tingkah laku. Okay, jadi dapatan menunjukkan bahawa nilai T sebanyak 10.68 di mana hipotesis ini diterima dan disokong. Okay, dengan R value sebanyak 0.246 di mana sebanyak
24.6% lah. Maksudnya pembentakan tingkah laku tadi di-explainkan oleh kepimpinan spiritual. Maksudnya ada hubungan lah, ada hubungan positif. Yang hipotesis yang kedua, kepimpinan spiritual mempunyai hubungan positif dengan spiritual tempat kerja. Di mana nilai T bersamaan 4.440 dan turut hipotesis ini turut disokonglah. Okey. Seterusnya hipotesis yang ketiga, kepimpinan spiritual dan spiritual tempat kerja, sokongan organisasi sebagai moderator lah. Jadi hipotesis ini turut disokong di mana dengan nilai nilai T sebanyak 5.202. Jadi kesemua hipotesis yang dibina ini disokong. Masing-masing menunjukkan bahawa kepimpinan spiritual mempunyai kesan yang positif terhadap pembentukan tingkah laku dan juga spiritual tempat kerja. Manakala sokongan organisasi ini penting, dia sangat mempengaruhi antara hubungan kepimpinan spiritual dan juga spiritual tempat kerja. Jadi kita lihat di sini implikasi daripada kajian ini. Kita lihat tadi teori asal yang diperkenalkan oleh Fry 2003 tadi. Dia menjatuh padukan elemen individu dan organisasi. Dalam kajian ini dia integrate elemen individu dan organisasi. Tetapi dalam teori asal yang Fry tadi 2003, dia hanya memberi tumpuan kepada elemen individu. Manakala dalam kajian ini saya telah menambah elemen moderator. Moderator merupakan elemen organisasi di mana untuk mengukuhkan lagi atau menguatkan lagi teori tersebut. Okay. Yang kedua, dia memperkembangkan teori transformasi. Sebenarnya teori kepimpinan spiritual ni adalah mungkin ada kesinambungan daripada teori transformasi di mana mereka hanya memfokuskan kepada motivasi luaran. Tetapi kepimpinan spiritual memberi penekanan terhadap aspek dalaman motivasi berbentuk dalaman. Selain itu, kajian ini juga telah expand kajiannya ataupun sampel ni dalam peringkat education context, di mana kajian ini sangat penting dalam organisasi pendidikan, di mana khususnya di research university, di mana KPI untuk setiap research university adalah tinggi. Jadi mungkin ada elemen-elemen tekanan ataupun depression dalam kalangan kakitangan akademik untuk mencapai atau memenuhi KPI yang telah ditetapkan. Jadi saya rasa adalah wajar elemen spiritual ni perlu digarapkan bersama untuk supaya ianya balance, seimbang, untuk mencapai supaya ianya seimbang lah dari segi bermanfaat kepada organisasi dan juga kesejahteraan pekerja lah. Dan implikasi dari segi praktikal, universiti juga merupakan platform kepada perubahan sosial sekiranya wujud budaya positif. Okay, sekiranya kepimpinan spiritual ni berjaya diterapkan dalam konteks universiti, jadi dia akan mewujudkan suasana yang harmonis. Jadi masing-masing tahu akan tujuan apa yang tujuan kerjanya, tujuan hidupnya, dan secara tidak langsung akan menyedari kemampuan mereka untuk melakukan satu pekerjaan. Jadi mereka akan rasa senang ataupun enjoy atau rasa satisfaction bila membuat kerja. Jadi apabila berurusan dengan para pelajar ataupun komuniti dalam universiti, mungkin tidak mendatangkan tense lah kepada dua pihak dan sebagainya.
Yang kedua, dari segi implikasi praktikal, ujian personaliti semasa proses pengambilan pekerja. Contohnya, sekarang ni banyak dah kita gunakan personality test untuk melihat semasa proses selection proses. Okay. Jadi di situ dapat mengukur values atau nilai seseorang pekerja. Okey, jadi saya rasa itu saja pembentangan saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih.